rintangan bendalih dan halaju terminal. Okay, perhatikan apabila kita melihat payung terjun, apabila payung terjun keluar daripada kapal terbang, payung terjun itu akan mula memecut ke bawah, kemudian akan berada dalam gerakan yang mala. Ini berlaku apabila adanya satu daya ke atas, iaitu daya rintangan, iaitu daya rintangan udara yang bertindak ke atas payung terjun ini. Jadi ada dua daya yang bertindak ke atas payung terjun itu, iaitu yang pertama ialah daya graviti FW dan satu lagi ialah daya rintangan bendalih. Kita sebut sebagai rintangan bendalih. Apabila kedua-duanya berada dalam keseimbangan, iaitu jumlah daya pada paksi Y bersamaan dengan kosong, maka payung terjun ini akan berada dalam keseimbangan dinamik, iaitu berada dengan gerakan halaju yang mala. Jadi halaju ini kita sebutnya sebagai halaju terminal, di mana halaju objek yang bergerak dengan halaju yang mala selepas dua daya, iaitu daya geseran, daya rintangan bendalih berseimbang dengan daya graviti di sini. Okey, jadi kita ada apakah itu rintangan bendalih? Rintangan bendalih ialah daya yang membataskan gerakan dalam bendalih. Ini disebabkan oleh geseran udara dengan sesuatu objek. Jadi kita ada dua kes, iaitu kes yang pertama dan kes yang kedua, iaitu kes di mana objek yang berada pada halaju yang rendah dan kedua ialah objek yang berada pada halaju yang tinggi. Jadi di sini ada dua jenis rintangan bendalih bergantung kepada halaju objek yang sedang bergerak. Okey, jadi ada kriteria yang boleh kita ikuti, iaitu kriteria Reynolds, nombor Reynolds, dan gini bukan termasuk dalam silibus kita. Jadi untuk Reynolds number kurang daripada 1, kita menggunakan kita sebut sebagai rintangan bendalih F di sini. Dan jika lebih besar daripada 1, kita akan gunakan daya seret. Okey, di sini kita dapati untuk halaju yang rendah. Untuk halaju yang rendah, kita gunakan persamaan daya bendalih, rintangan bendalih bersamaan dengan KV. Jadi K ini ialah satu pemala perkadaran di antara daya geseran dan juga halaju. Ini bermakna semakin tinggi halaju sesuatu objek, maka semakin tinggi juga daya geseran yang berlaku. Okey, contoh untuk menggunakan persamaan ini ialah seperti kita membaling seketul batu di dalam air, kemudian batu itu akan mula memecut, kemudian apabila sampai pada satu ketika batu itu akan mula bergerak dengan halaju yang mala. Jadi halaju yang mala itu kita sebutnya sebagai halaju terminal. Okey, kemudian untuk jika satu objek itu bergerak pada halaju yang tinggi, contohnya ialah satu kapal terbang yang bergerak ke hadapan oleh daya tujahnya, kemudian akan mengalami rintangan bendalih di sini. Jadi kita boleh katakan rintangan bendalih ini berkadar terus dengan halaju kuasa 2-nya kerana bergerak dengan halaju yang sangat tinggi. Jadi di sini kita gunakan persamaan untuk halaju yang tinggi, iaitu di sini ialah rintangan bendalih bersamaan dengan dV kuasa 2. Okay, jadi persamaan kedua ini digunakan untuk halaju objek yang tinggi. Okay, F ni ialah rintangan bendalih atau nama lainnya ialah seret udara. Okay, seret udara. Okey, dan D ini ialah pemala perkadaran yang bergantung kepada saiz objek tersebut dan juga ketepatan bendalih. Okey, jadi dalam bahagian 2 kita akan menerbitkan persamaan untuk halaju terminal.